Ni. Baik, tepat jam 3.10. Kalau ada lagi yang nak join, jadi suruh dia request je, nanti kita admit dia masuk. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi diucapkan kepada semua pelajar-pelajar GSC dan juga pelajar-pelajar USIM. Untuk kita sama-sama mendengar sedikit perkongsian daripada Al-Fadhil Al-Bahbub, kita punya tuan guru Encik Muzammil bin Haji Mazlan. Okay, sebelum kita mulakan majlis, kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi. Hari ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita adakan sembang santai kita bersama dengan kita punya panel pada hari ini untuk perkongsian mengenai aplikasi-aplikasi astronomi. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita kenal dulu dengan panel kita ni. Siapa panel kita ni? Kita kenal dulu. Okay, nama beliau adalah Encik Muzammil bin Haji Mazlan. Okay, telah berkhidmat di Balai Cerap Teluk Kemang ni bermula daripada 2013 sehinggalah sekarang. Beliau telah banyak menjalankan misi-misi dan eksplorasi untuk memburu kita punya ciptaan-ciptaan di langit, di bumi, di darat, semua dia dah kuasai. Daripada 2013 sampai sekarang ni, dia lah yang menjaga Balai Cerap Teluk Kemang Foundation ni. Jadi tanpa melengahkan masa, kita serahkan majlis kepada Encik Muzammil bin Haji Mazlan untuk perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Silakan. Terima kasih. Boleh dengar suara? Kuat sikit. Boleh dengar suara? Masuk. Boleh dengar, okey. Baik, boleh dengar? Dengar tapi pecah-pecah sikit. Cuba kuat sikit suara. Ya ke? Kena kuat Ikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Baim. Adik Baim bersama dengan dua orang di USIM pelajar universiti yang buat latihan industri di Balai Cerap Teluk Kemang. Jadi Balai Cerap Teluk Kemang ni sentiasa menerima pelajar student-student LI terutamanya daripada USIM lah setiap tahun. Jadi pada tahun ni 3 orang, insyaAllah mungkin adik-adik semua mungkin, kalau berminat sekiranya boleh berhubung dengan sini korang lah apa yang benda yang dibuat kat sini. Okay, jadi aplikasi astronomi yang ini adalah perkongsian biasa selalunya apabila pelawat datang ke sini, terutamanya pelajar-pelajar sekolah ataupun MPTA yang bukan tentang astronomi. Jadi dia nak belajar juga tentang astronomi, jadi kita memudahkan. Jadi saya createkan satu slide ni lah untuk kita sama-sama belajar. Jadi boleh memudahkan bagaimana kita mencari maklumat, apa website apa dan apps apa yang kita boleh guna untuk kita belajar tentang astronomi ni. Jadi sekiranya ada persoalan boleh chat kot dulu, nanti Pak Im boleh beritahu saya lah, saya akan jawab lah. Jadi kita santai-santai je, nama pun sembang santai. Jadi astronomi ni dia benda yang dia pengenalan lah antara dia. Kita nak kena mengenali kedudukan langit. Iaitu apa dia? Mengenali kedudukan langit tu antara arah tu lah. Di mana dia arah utara, selatan, timur, barat. Jadi di mana utara, di mana timur, di mana selatan, di mana barat, di situlah adanya kedudukan langit ataupun bintang. Jadi sangat mudah. Kalau kita simple je, kita dah boleh tahu di mananya kedudukan matahari terbenam, di situlah kedudukannya arah barat. So, salah satu benda yang mudah boleh ingat. Jadi bila kita dah tahu kedudukan langit, kita juga mungkin nak mencari alat cerapan. So alat cerapan ni banyaklah faktor dia. Dia ada faktornya terutamanya tentang duit lah. So
ada alat yang mahal, ada alat yang murah. Kita tengok kepada kemampuan alat tu sendiri dan kewangan kita. Kalau kita ada alat, kalau ada barang yang mahal, kita boleh beli alat yang mahal, tapi kita kena tahu jugalah alat ni sesuai untuk membuat apa. Jadi kena belajar juga. Jadi kalau tak salah saya pernah pergi ke USIM. Rasanya USIM dia banyak peralatan dia, ada teleskop kan, dan dia ada saya ingat ada 2-3 biji teleskop. Jadi 2 tahun lepas pernah kot masa tu sini korang, saya tengok siapa pernah datang sini, kita buat bengkel. Dia ada orang, saya galakkan bawa peralatan tu ke sini lah. Jadi okey, kena guna. Ceritanya bila ada alat serapan kita guna, barulah kita boleh mahir. Bila kita dah ada alat, macam saya cakap, kita kena tahulah alat ni kemampuan dia apa dia. So nak tengok bulan kena guna alat apa, nak tengok planet kena guna alat apa. Jadi peralatan tu kita kena faham dulu untuk objek apa yang kita boleh lihat. Senang. Jadi apanya bila kita dah ada faham 3 tu, last kali tu kelebihan kita mencerap tu satu benda lah, kita nak mengenali benda di langit. Yang paling pentingnya kita nak melihat kebesaran Tuhan mencipta alam ni kan. Itu yang paling utamanya. Jadi saya kat sini pun gitulah, saya ambil gambar dan sebagainya yang kita akan share kepada orang ramai. Gambar-gambar yang kita hasilkan daripada sini dengan gunakan peralatan di sini. Jadi korang ada alat, jadi mungkin boleh minta alat tu diguna pakai sebaik mungkin kan. Cubalah perlahan-lahan untuk belajar mahirkan dalam peralatan dan ambil gambar gunakan peralatan yang ada. Nextnya. Okay, mengenali arah ni. Kalau kita faham jenis burus, kedudukan burus pun kita dah boleh tahu arah apa. Yang paling simpelnya, kalau kita faham tentang nak cari Milky Way kat mana, jadi kita kena tahu kedudukan Milky Way tu. Sekarang ni dah musim dia. Jadi dekat mana kita nak dapatkan center of Milky Way tu, di tengah-tengah Milky Way tu nak cari burus apa. Untuk waktu sekarang ni, kalau nak mencari Milky Way, so kita kena cari burus. Contohnya kita kena cari burus Scorpio. So di situlah di Echo Scorpio tu terletaknya di Milky Way, di center, di tengah-tengah Milky Way tu berada di burus Scorpio. So tu salah satu kaedah lah. Kalau zaman dulu, 20 tahun dulu, 15 tahun dulu, sekarang kita dah ada apps guna handphone untuk kesan apa nama bintang ni sangat mudah. Kalau sebelum-sebelum ni kita menggunakan peta bintang. So kita print out peta bintang tu, so kita kenal pasti kedudukan bintang, lihat dengan mata, bandingkan dengan peta yang kita print tu. Oh, kalau dulu tu, zaman sekarang ni, daripada dulu tu partikel tu lagi banyak. Jadi dulu kalau saya nak mencari satu objek tu, saya kena tahu burus tu kat mana. So di burus tu ada objek ni, ada objek tu, ada objek ni. Jadi lebih praktikal lagi. Tapi sekarang ni dah mudah. Sekarang ni tak tahu tapi nampak banyak bintang, tak tahu kita boleh gunakan apps. Sekejap lagi kita akan pergi ke app. Okay, burus ni kalau kita tahu ni, saya sendiri pun tak hafal. Sebenarnya burus ni ada 88. Kita kenal pasti yang biasa kita dengar ni 12 lah. Zodiak tu kan. Tapi sebenarnya dia ada 88. Dan tak semua burus tu kita boleh lihat sebab kita ni duduk di tengah-tengah khatulistiwa. So kalau kita nak lihat semua burus ni, kena pergilah merantau seluruh dunia, pergi ke utara, kira utara ataupun di selatan, kita boleh dapatlah semua burus tu. Dan bintang-bintang pun bergantung kepada lokasi kita tu lah. Kalau kita duduk di tempat banyak pencemaran cahaya, mungkin kurang bintang. Kita hanya nampak bintang-bintang yang terang. Kalau korang tengok tadi video yang saya tayangkan tadi tu, kalau di sebelah New Zealand gelap macam itu, memang kita akan tengok memang banyak bintang. Saya sampai tak boleh cam mana satu burus, sangat banyak. Jadi itu boleh sesat di langit contohnya lah. Okay. Jangkauan bagus, alhamdulillah. USIM masih mengekalkan ada lagi kelab astronomi. Jadi syukur juga di Balai Cerap Tok Kemang ni. Jadi kita selalu terima pelawat dan kita war-warkan juga kepada anak-anak ni kan, bila melawat sini dia akan tanya juga soalan, dekat mana kami nak belajar falak, kat mana kami nak belajar astronomi, dekat mana kami nak dapatkan info-info tu. Jadi kita akan ceritalah kepada orang ramai tu, kita akan bagi tahu, terangkan kalau dekat USIM dia ada fakulti ni, fakulti tu, dan dia ada kelab astronomi untuk menarik minat
kanak-kanak ni untuk belajar lagi kan. So dia boleh ada plan dia. Ada satu hari nanti mungkin nak belajar falak boleh pergi ke USIM sebagai contohnya kan. Nak belajar falak boleh pergi ke USIM, di Universiti Melaya ke di mana saja. Jadi info tu penting kita nak terangkan kepada orang ramai. Dan website di internet tu sangat banyak. Di Malaysia ni alhamdulillah pun dah banyak ada falak online, apa di langit dan sebagainya. Belajar pun kita pun ada website. Jadi banyaklah info kita boleh dapat di internet. Cuma kena cari yang betul. Kalau cari yang tak betul, takut ada yang terfikir pula bumi ni lepeh pula kan. Ada ke yang percaya bumi ni lepeh? Kan? Ada percaya bumi lepeh. Agak-agak korang janganlah bumi ni lepeh ya. Kalau next student memang saya akan bagi soalan. Kalau soalan tu ke arah bumi tu lepeh, saya tak akan luluskan untuk permohonan dia praktikal kat sini. Jadi saya dah check dengan Mbak Aim ni apa semua ni, 3 orang ni, ada orang ni masih bumi ni sfera. Tu yang saya terima tu. Okay, jadi buku-buku. So buku pun dah banyak. Yang second hand pun banyak. Saya dulu pun suka juga beli buku second hand tentang astronomi ni banyak. Kena cari buku-buku lah. Kalau banyak duit ni boleh beli di online pun. Cuma subscribe je banyak. Penting info tu betul. Carta bintang sekarang ni dah tak pakai dah peta-peta. Macam kalau dengan gambar slide ni kita tengok ni, yang ni semua peta bintang lah, carta ni. Jadi ni dah tak diguna pakai dah, semua pakai handphone je. Dan perisian komputer, yes, perisian komputer ni yang sangat kata up to date lah. So banyak yang free, banyak yang kita boleh beli. Kita ada duit dengan tak ada duit kita buat cara ada duit. Saya pun banyak guna benda yang free. Pentingnya info tu, ilmu tu kita boleh manfaatkan, tu yang paling penting. Selainnya alat serapan. Bila kita ada alat, yang pentingnya mata kita ni kena baiklah. Kalau kita tak boleh melihat memang agak sukar untuk kita terangkan keadaan bagaimana rupa bentuk tu. Jadi ada juga orang tanya, kalau kat sini kebiasaannya boleh ke pakai cermin mata nak tengok alat? Boleh, tak ada masalah. Boleh guna, tak ada masalah. Asalkan kita masih boleh melihat. So ni antara alat serapannya, binocular. Kau ingat tak binocular? Ada 2 bino yang teropong 2 mata ini ataupun binocular. Binocular ni dia satu je. So tu boleh kita dapatkan di pasaran. Jadi dia ada terhad jugalah. Dia bukannya boleh sampai jauh, maksudnya tu dia untuk kita melihat kluster ataupun nak tengok bintang-bintang di langit tu kita boleh gunakan binocular. Kita tengok pada alat serapan dia. So teleskop, yes, teleskop ni agak baguslah kalau kita dapat. Artinya kita kena faham fungsi teleskop tu, apa dia reflector ni, dioptrik ni. Kita kena fahamkan peralatan ni. Jadi ini kena belajar lah. Bila kita dah beli, yes, kita kena belajar. Jangan kita beli tapi tak belajar, nanti tak tahu nak gunakannya, jadi masalah. So dah beli, simpan je dekat rumah ataupun di lab. Kan tak diguna pakai, agak rugi. Jadi kita beli sesuatu peralatan, memang kita kena guna. Macam Balai Cerap Tok Kemang, peralatan dia hampir 3 juta dia punya harga ni, pada kubah utama sampai ke kubah matahari tu. Untuk PKP ni lah waktu yang teleskop di atas tu tak berfungsi sepenuhnya. Jadi kita tutup dulu sebab tak ada pelawat. Jadi kalau waktu sebelum PKP ni, bermula 2013 sampailah 2019, Balai Cerap Tok Kemang tak pernah tutup. So kita setiap hari menerima lawatan. Kau boleh tanya senior-senior korang ataupun Mbak Im sebelum ni pun dia pernah masa berapa ramai orang datang, walaupun waktu tu PKPB pun orang tetap datang sini. Banyaklah benda tentang teleskop ni perlu dibelajar lah. Ada duit beli teleskop, tak guna itu agak rugi. Jadi kita beli duit, kita beli guna duit kita, so kita kena belajar, kena mahirkan menggunakan peralatan teleskop. Kita mudah menggunakan dia. Objek. Boleh tak kalau kita ada orang tanya, boleh tak kalau kita tak ada alat, kita nak tengok langit? Yes, tak ada masalah. Kalau kita boleh melihat, maknanya di waktu malam pun kita boleh lihat bintang langit. Dan kita kena tahu juga tentang lokasi kita tu lah. Macam ni saya kenal pasti lokasi pencemaran cahaya. Ya. Kalau kita duduk di Seremban, di Shah Alam, di mana-mana besar, mungkin kita susah nak nampak bintang yang banyak. Sebabnya terhalang oleh gangguan pencemaran cahaya. Jadi kebanyakannya kalau kita nak melihat bintangnya banyak,
kita kena keluar daripada kawasan bandar-bandar, duduk di dalam hutan ke, di sebelah kampung kan, dia kurang pencemaran cahaya tu, kita boleh nampak bintang tu sangat banyak. Dan kalau kita ada mata pun ada satu fenomena yang kita boleh melihat yang tanpa menggunakan alat. Itu kita panggil dia fenomena hujan meteor. Itu paling seronok. Kita tak perlu alat, kita boleh tengok melihatkan mata. Yang penting waktu dan tarikh dia tu jangan berawan dan jangan hujan. Kita boleh, memang cantik, kita boleh tengok dengan mata. Kita selain daripada meteor pun kita boleh tengok kalau kita duduk tempat yang sepatutnya gelap, kita boleh nampak galaksi Andromeda, planet bulan, kita boleh kesan dia. Tu kita boleh nampak lagi gugusan bintang, cluster ataupun nebula. Kita boleh kesan dia. Sebenarnya dengan mata ni kita akan nampak dia luas pandangan tu, kita panggil dia wide. Dia luas 180 darjah kita boleh nampak. Jadi itu yang paling best yang kita boleh tengok dengan mata. Kalau kita ada alat, tu lain cerita. Okay, kalau binocular, kalau kita ada binocular, ini adalah antara-antara yang kita boleh lihat lah. Boleh lihat galaksi, boleh lihat cluster, ni terhad. Tapi agak berjaya. Sekarang ni kalau beli binocular pun, harga pun bawah 100 kita boleh dapat. Penting itulah, kita kena tahu arah mana kita nak tengok binocular. Teleskop. Yes, kalau teleskop lagi best lah. So kita boleh melihat lagi jauh. Lagi besar teleskop tu, lagi jauh kita boleh melihat di angkasa ni. Apa pun, walaupun teleskop di Balai Cerap tu Kemang ni pun gah dia tu terbesar di Malaysia pun, tapi dia punya cabaran dia adalah cuaca. Tak semuanya hari kita boleh dapat langit yang cantik, bergawan, tak ada. Tak menentu. Ada tahun rasanya tahun lepas dekat sini pun dalam 40 ke 50 hari je yang bolehlah dikatakan langit tu baik sikit. Itu pun dalam 2 jam clear, lepas tu dah berawan. Jadi itu adalah cabaran, kita tak boleh malang lah sebab cuaca bukannya kita yang boleh kawal. Jadi terima je lah cuaca yang kita dapat pada setiap malam tu. Contoh macam semalam kita kat sini kita buat cerapan hilal Sulkaidah. Dan awal petang tu memang berawan. Tengah hari tu memang cantik biru langit kan. Sampai petang cerapan dah berawan. Tapi kita tunggu juga akhirnya berjaya. Walaupun ada sedikit awan, masih berjaya juga merekam hilal tu. Nanti saya akan tunjuk gambar tu lah. Dan teleskop macam saya cakap, memang kita kena belajar juga. Kot mana pun, kita kena belajar juga cara penggunaan teleskop ni. So, ini ada antara gambar yang Balai Cerap Tok Kemang rakamkan di sini. Ini menggunakan batan di sini, langit dekat sini. Kalau tengok ni galaksi lah, ni galaksi Andromeda, ni jiran kita. Ini Leo Triplet. Dalam satu frame view ni kita ada boleh nampak 3 galaksi. So ini pun galaksi lah. Wah ni. Jadi kalau antara tugas-tugas pelajar yang buat latihan industri sini, memang dia akan diarahkan untuk mengambil gambar objek-objek ni. Itu pun bergantung kepada cuaca. Jadi untuk batch yang tahun ni belum lagi start untuk buat deep sky imaging. Kena tunggu masa yang sesuai sebab bergantung pada cuaca dan perintah kepala pergerakan ni agak menyukarkan sikit pergerakan tu lah. Jangan ingat diorang boleh lepas walaupun malam tak nampak, tapi kita dah ada data ni dah banyak. Saya kalau boleh kita nak bagi peluang merasa student-student ni kan guna kamera, guna teleskop tu dan buat gambar tu sendiri. Kalau gambar tu kita masuk data tu, gambar-gambar yang dulu kita dah ada, dia boleh diproses tu buat gambar yang baru kan, tapi tak ada feel lah. Yang feel tu kita bersengkang mata daripada pukul 12 sampai pukul 6 pagi dapat gambar je ni, tak tidur, pagi tu pula sambung tu buat proses, pukul 10 siap, 12 baru tidur. Selalunya dia jadi macam tu lah kat sini. Tapi untuk tahun ni kira okey lah, boleh berehat panjang. Tapi kita tengok lah, tu kalau ada yang berminat untuk buat latihan industri kat sini, kena bersedia lah mengalami pengalaman macam ni. Ini galaksi. Ini antara gambar-gambar planet. Kita rakam dekat sini. Jadi planet, kalau kita ada teleskop memang kita boleh nampak bentuknya cantik, terutamanya planet Zuhal ataupun Mustari lah. Kita boleh nampak dia punya awan-awan tu. Ini musim-musim dia nak masuk lah bulan 6 ni, insyaAllah. Sekarang ni pun dah tinggi dah planet Jupiter, kita boleh nampak pukul 3, pukul
Pukul 3 macam itulah kalau adik-adik pergi menghala arah ke timur, tubuh tu kalau satu bintang yang terang paling terang, itulah planet Mustari. So itu kita boleh kesan dengan mata. Mudah. Matahari, Venus, Zurah ni agak sukar. Okey. Untuk petang ni sekarang bila selepas maghrib pandanglah sebelah barat, sekiranya tempat adik-adik ni clear langitnya. Kau nampak bulan, di sebelah bulan tu ada satu bintang yang terang, itu adalah planet Venus petang ni. Jadi saya pun akan cuba dapatkan rakam bulan dengan planet tu kalaulah cuacanya baik. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Tunggulah nanti lepas maghrib nanti. So ini nebula. So ni nebula pun dipanggil deep sky object. So dia bagus. Bagus bukan bagus macam mana, dia berwarna-warna. Dia cantik lah. Dia berwarna-warni. Oh ini antara gambar-gambar. Saya rasanya gambar-gambar ini semuanya student-student LI yang merakam. Ini Orion Nebula, Burus ni, Orion ni, okey. Nebula ni dia berada di Burus Orion. Jadi itulah bila kita dah kenal Burus, so kita tahu, automatik kita tahu okey kat Burus Orion ni dia ada Nebula Orion, dia ada apa lagi ya? Dia ada Nebula Running Man, macam-macam dia ada kat situ. So kalau sekarang ni lah musim-musim Milky Way dah tinggi ni, so banyak nebula yang berada di Milky Way. So ini pun nebula Eagle Nebula, ini Omega, ini Trifid, ini Rosette Nebula, macam-macam lah. Ini sebahagian dia, sebahagian gambar yang saya letak kat slide lah. Tapi kalau dia nak tengok gambar-gambar yang lain tu boleh pergi ke website Balai Cerap Kemang di www.bctkpd.com. Boleh tengok kat situ. So ni komet. Ni komet. Sekiranya kita dapat tahu, ada maklumat mengatakan ada satu komet yang sedang terang, kena pula waktu tu kita boleh melihat di Malaysia, kita akan cuba. Tahun lepas kita berjaya merakam komet, saya lupa komet. Waktu tu bersama dengan sini korang juga. Siapa? Lupa, Bashira. Kalau korang kenal lah. Sini korang tu, dengan tim orang tu kita berjaya rakam di sini. Gambar tu kita ada, kita letak kat sini lah. Di waktu-waktu ni memang bukannya di sini, seluruh dunia peminat-peminat astronomi ataupun yang suka ambil gambar bintang ni, dia akan menunggu detik-detik bila kita tahu bila ada satu komet yang melintasi di sekitar langit, kita boleh nampak, kita akan cuba rakam. Okey, yang ini perisian komputer. Mungkin pernah dengar kod Stellarium. So yang paling mudah lah, Virtual Moon ni dia akan bentuk bulan. So, dalam bulan tu sebenarnya kawah-kawah. Dia nak ceritakan tentang kawah-kawah, nama-nama kawah. So tu kalau korang boleh download, free ya, yang ni free. Virtual Moon Stellarium. Saya cuba pergi ke Stellarium. Kita siasat betul tak malam ni ada Venus, bulan dengan Venus. So kita boleh guna Stellarium ni, boleh download guna handphone. Dia minta bayaran kot, kalau tak salah RM14 saya ingat. Okey, kalau kita beli pun semua hidup puas hati. Okey, ni Stellarium. So bila adik-adik dah download je, penting kita kena set lokasi kita tu di mana. Yang ni memang saya dah set lah dekat sini, Port Dickson. So grafik dia ni dia bagi tahu simulasi dia ni, okey inilah langit di Port Dickson. Tapi bukannya sebenar. Maksudnya tu dia buat kiraan, yang ada sekarang ni adalah yang kita nampak ni bulan dengan terangnya adalah matahari. Jadi sekarang ni kalau di langit Port Dickson sekarang berawan. Jadi waktu berawan pun kita boleh belajar tentang astronomi. Ini sekarang. Okay. Dan bagusnya kita boleh gerakkan masa dia. Kat sini ada masa. Ni dia. Sekarang kita cuba lajukan. Tekan sikit. Okay. Ni yang akan berlaku pukul 7.30 nanti. Ni dia. Sangat menarik. Pukul 7.30 nanti, maghrib nanti ada.
Boleh merakam detik-detik ni menggunakan handphone ke, kalau ada DSLR pun terbaik kita rakam. Dan bagusnya kalau kita gunakan sikit taktik dedahan lama, gunakan kamera yang boleh ada manual mode, tu kita boleh buat satu bulan ni kita boleh panggil dia kita boleh buat imaging dia, kita panggil dia shine. Kita menerangkan kawasan gelap di bahagian bulan ni. Di sini. Boleh cuba petang ni. Ini dia apps ni bagusnya. Dan kita boleh tukar tarikh dia. Ini bulan 6, bulan 7. Kita boleh nampak perubahan dia. Ini bulan ni planet dengan bulan berada di sini. Bulan 7 besok dia jadi macam ini. Bulan 8 pula dah lagi jauh. Jadi macam-macam bulan kita boleh usik. Tarikh kita boleh usik. Ini 12. Besok 13 dan makin lama makin tinggi. Dan besok boleh nampak pula kenyak bulan hampir berdekatan dengan marikh. Akhir bulan ada dekat atas. So ini kita boleh panggil dia conjunction. Macam sejajar. Macam sejajar antara bulan marikh dengan Venus. Hari ni pun conjunction juga sebenarnya. Boleh cuba petang ni. So ini tahun pun kita boleh boleh buah. Web ni sangat bagus. Macam mana kita nak mengesan Milky Way, kita boleh gerakkan malam ni. Ini dia. Nampak bahagian ni adalah Milky Way. Okay, banyak sangat bintang kan, mana satu burus kan. Dekat sini pula ada lagi. Kita boleh tahu kedudukan burus apa. Tak faham, kita boleh klik ni. Okay, ni nama burus. Klik ni lagi. Keluar garisan. Tu mudah. Kalau kita boleh nampak burus ni ataupun bintang 3 macam ini. Inilah Scorpio. Ini yang saya cakap ni dekat di tengah-tengah Milky Way. Tak apa jelas. Kita boleh adjust dia nak bagi terang Milky Way ni. Ini dia. So yang bagi yang suka mana yang suka ambil gambar bintang ni boleh cuba waktu-waktu sekarang ni. Ini pukul berapa ni? Ini pukul 11 dah tinggi. Saya pun sekarang ni pun ambil gambar Milky Way ataupun bintang-bintang ni banyak menggunakan handphone dah. Sekarang handphone semua dah canggih-canggih. Dia ada menu untuk manual. Lagi manual tu kita boleh set dia punya ISO, shutter speed sampai 30 second ataupun 16 second. Kita dah boleh cuba buat ambil gambar white Milky Way ni. Boleh buat time lapse, boleh buat star trail. So tu satu teknologi terbaru lah. Kalau zaman dulu tu kat mana pun ambil gambar bintang ni kita mesti kena guna DSLR. DSLR ni dia sangat dia mahal. Sekarang ni handphone harga 500 pun 600 pun dia ada manual mode di kamera tu. Kita boleh cuba ambil gambar bintang. Itu teknologi, perubahan teknologi tu nampak tahun ke tahun. Mungkin satu hari nanti dah tak pakai dah handphone, dah tak pakai dah DSLR. Banyak orang akan guna handphone pula untuk ambil gambar deep sky, nebula. Dah ada orang cuba sebenarnya guna handphone untuk ambil gambar nebula, dah ada. Saya tak cuba sendiri, tapi dah ada orang kawan-kawan saya yang cuba dah. Jadi satu hari nanti saya akan cuba juga. Dan dia apa kita nak cepat, mudah. Jadi image tu jelas dan nampak, boleh kita cerita ni adalah nebula tu, nebula ni. Okey. Kita dah nampak Milky Way yang mana saya cakap nebula ni dekat sini ni. Kita pergi siasat sikit. Okey, ni dia. Kalau adik-adik boleh nampak ni warna-warna ni nebula ni. Lagi kita klik ni, okey, dia akan keluar label-label ni. Label-label ni lah yang senang, mudah untuk kita kesan. Kalau kita ambil gambar je, kita nampak bentuk ni, kita dah boleh tahu kedudukan nebula tu dekat mana. Ya, ini free. Ini bukan ini free. Jadi dia tak bagilah image tu detail. Kita boleh kesan dia kedudukan dekat mana. Ni dia. Bagi contoh, lobster. Tu antara yang glamour kalau di setengah di bahagian Milky Way ni. Suka ambil gambar ni lah, nebula-nebula Lego ni. Dia agak terang, dia agak mudah
kita merakam gambar dia. Di bahagian ni. Ni untuk tengah malam. Kalau pagi, subuh nanti, cuba kita gerak. Ya. Okey, ini adalah arah timur. Di pukul 2 pagi. Kita tengok balik ya. Mana pergerakan tu. Okey. Pergerakan ini ada pergerakan kita di Malaysia. So, objek-objek macam planet, bintang dia akan terbit daripada timur. Ini dia. Kita akan nampak kita akan nampak Saturn. Saturn ni tak berapa terang, kita boleh nampak dia jugalah. Ini dia. Dan bawah dia adalah Jupiter. Inilah pergerakan dia. Dan dia akan terbenam di sebelah sini. Ni dia. Ini pergerakan dia. Kita tengok secara mata ikan ataupun fish eye, dia akan jadi ini. Ini adalah pergerakan bumi sebenarnya. Pergerakan bumi. Jadi kita akan nampak bintang ni seolah-olah macam bergerak. Jadi macam mana kita nak merakam bumi ni, kita ada satu teknik yang kita akan buat. Kalau nak buat, kita panggil dia star trail. Cuba kita kenapa kalau korang Google gambar star trail tu bintang tu akan jadi memanjang. Itulah kita merakam pergerakan bumi itu sebenarnya. Kerana kita guna dedahan yang lama. Bila 1 second 30 saat kita buat dedahan, kita akan dapat bintang tu memanjang. Bila dia memanjang, kita dah akan rakam tu sampai 100 keping. Maknanya sekeping 30 second kali dengan 100 keping, dia akan menyambung panjang dia. Di sebelah kalau kita menghala kamera kita tu di sebelah utara, so kita akan nampak dia macam spera bentuk bintang tu. Contoh juga di sebelah selatan. Jadi kalau kita menghala ke sebelah barat ataupun timur, kalau sebelah barat kita akan nampak bintang tu macam menurun ke bawah. Kita merakam pergerakan bumi sebenarnya. So app ni sangat bagus, boleh di download. Misalnya korang semua ada laptop, so tak ada masalah. Ataupun guna handphone pun tak ada masalah. Kalau di handphone ni, korang boleh ambil contohnya handphone, buka apps tu, nampak bintang, dah hala je apps tu ke sini. So, dia akan bagi tahu tu adalah bintang apa. Tu sangat mudah sekarang ni kita nak mengenal bintang. Jadi bila kita dah faham sedikit asas tentang gunakan apps ni, jadi semua orang boleh jadi ahli, boleh menjadi peminat astronomi lah. Mudah-mudahkan kerja-kerja untuk buat aktiviti cekapan ni kan, mana saja. Okay, kalau ada soalan, Mbak Im, saya ruangkan buka. Kalau ada nak tanya apa-apa, chat ke apa ke di tempat lain. Setakat ni belum ada lagi soalan. Nanti kalau ada saya sama, saya tengok Gerhana 2 hari. Gerhana 2 hari berapa bulan? Gerhana tu bulan ke lah? Okay. Ada soalan apa-apa? Baim? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Okey, saya teruskan. So, okey, ni apps ni lah. Harapnya boleh di-download. So, korang boleh lah belajar pelan-pelan kan. Jadi, mengenal bintang menggunakan app pun tak ada masalah. Sebab kita cuaca tak betul mengizinkan setiap malam kan. Setiap pagi asyik hujan berawan. Jadi, apps ni kita boleh gunalah. Tapi pun kadang-kadang kalau ada pelawat datang ke sini, terutamanya pelajar sekolah, kalau sekiranya tak nampak secara live di langit luar, kita akan gunakan apps ni untuk bagi sedikit fahaman pada pelawat lah. So, ni salah satu app yang kita guna. Okay, sambung balik sikit slide. Di planetarium ni dia sama je macam stellarium. So, ada sikit gambar-gambar saya nak kongsi.
Gerhana 27 Mei itu. Okey, ini adalah supermoon. Ni perbandingan lah moon perigi dengan moon apogee. Pada bulan lepas ya kita gerhana bulan gerhana bulan penuh bersama dengan moon perigi. So kat sini mungkin ada yang sebahagian tu melihat live story, alhamdulillah lah. Ujung-ujung tu baru nampak gerhana separa kan. Jadi begitu ekstrimnya cuaca waktu tu kan. Tuhan je yang tahu kan. Jadi gitulah. Maknanya cabaran tu agak tinggi. Saya kalau bila ada je fenomena gerhana kan, cukup seram. Cukup seram pasal apa? Seram pasal cuaca. Jadi nak tak nak kita kena hadap juga. Cuaca macam mana pun terima je lah. Kan untuk tahun ni akan berlakunya lagi moon apogee. Maknanya apogee ni micro moon. So bulan tu orbit bulan jauh daripada bumi. Tak salah bulan 11 nanti. Jadi kena rakam lah, maknanya tahun bulan 2 bulan lepas student Baim dia berjaya rakam dah gambar perigi. So bulan 11 dia dah tak ada. Jadi mungkin saya sambung suruh student lain lah sambung untuk buat perbandingan apogee dengan perigi ni. Ini tak ada apa je. Kilat ni kilat. Ini kadang-kadang berlaku di sini apabila tak ada aktiviti foto ke apa pun tak ada, tapi di laut banyak kilat, kita ambil gambar kilat. Ini salah satu contoh gambar kilat. Ini Akila Uthman. Ini student lah sini korang pada USIM. Cantik sebenarnya kilat ni. So ini ni settle lah. Sini pun kilat. Ni USIM juga. Azira Izzati sini korang. So banyak benda boleh buat kan, guna handphone kan ni banyak guna DSLR lah. Ni banyak guna handphone, saya pun dah rakam ambil gambar kilat guna handphone. So ini aurora. So tadi ada kot mungkin ada yang terlepas kot, tengok insyaAllah kalau ada peluang sekali lagi ni boleh lah kot. Tengoklah bila-bila waktu yang sesuai saya cerita tentang trip saya pergi tengok aurora. Saya dah merasa Belajar Tok Kemang dah pernah pergi 2 lokasi untuk melihat aurora. Satu di selatan kita panggil dia aurora australis, dan di sebelah utara kita panggil dia borealis. So dah masa lah pergi tengok aurora ni. Ya, adalah sedikit video, kalau ada masa ada luang yang kali bolehlah saya berkongsi-kongsi cerita tu. So ni gambar ni aurora. Ni aurora borealis. Okey, dah ada soalan. Ada soalan tu Cik. Assalamualaikum. Ada soalan tu Cik. Apa soalan tadi? Assalamualaikum. Kalau guna teleskop manual, boleh nampak juga ke objek-objek tu? Contohnya macam planet tadi ke, semua tu. Ya, boleh nampak. Akilah, ya Cik Akilah, memang boleh nampak. Okey, manual ni, masuk teleskop manual, kita kena bawa teleskop tu, kita kena mengarahkan teleskop tu pergi ke objek ni. Contoh ni, ujung teleskop, kita akan nampak bulan tu kat situ ataupun planet kat sini. So kita akan bawa teleskop ni secara manual. Maknanya dia punya switch dia ataupun dia punya remote slew dia tu. Kita akan bawa dia pusing dia. Kita akan bawa dia. Kita boleh nampak, tak ada masalah. Dia ada beza manual dengan yang latest sekarang ni orang panggil go-to teleskop. Go-to teleskop ni dia macam ada remote. So dia ada data dia. Pasang dia teleskop tu elok. Ikut dia punya setting dia. Turn on dia punya keypad. Dia dah bagi tahu dah malam ni apa yang ada di langit kita. Klik, teleskop tu dia akan pergi sendiri ke objek tu. So tak ada masalah, manual boleh. Saya dulu pakai teleskop manual. So bila kita pakai teleskop manual ni, yang bagusnya kita lebih faham tentang burus ni. Jadi kalau kita nak tahu, contoh saya dulu nak cari satu objek cluster ataupun nebula Orion, kita akan cari burus Orion. Jadi situ kita boleh faham. Jadi Akilah kena belajar sedikit tentang peta bintang. Gunalah app Stellarium tu untuk mengenal pasti bintang-bintang ataupun planet yang ada pada tarikh tersebut. Contoh malam ni boleh cuba
pasang teleskop depan rumah, ada bulan. Hari ni boleh katakan bulan sabit lagi. Lepas tu sebelah bulan ada planet Venus. Itu sangat menarik. Tu boleh cuba guna teleskop manual. Tak ada masalah manual ataupun ni, tak ada masalah. Asal nama teleskop kita boleh mencerap. Terima kasih soalan tu. Okey, saya sambung balik. Kalau tak okey, fenomena berbulan senyum. Ada lagi satu soalan. Bulan senyum. Okey. Tahun 2000 berapa ada ya bulan senyum. Okey, jap saya pergi balik ke Stellarium. Saya tak ingat. Dia kalau bulan senyum tu, waktu tu bulan tu bulan sabit. Contohnya ini nak ubah masa dia. Okey. Contoh bulan senyum. Saya tak ingat ada rasanya akan berlaku lagi tahun yang sebelum ini 2000 berapa saya lupa. Saya sendiri pun pernah tengoklah dia waktu masuk bulan senyum tu. Okey, contohnya kita anggap ini adalah sebagai sikit masuk ke ginilah sebenarnya ceritanya. Kita anggap ini adalah senyum kan. Bibir ni kan dah terang bulan ni adalah senyum. Dan kebetulan waktu tu conjunction planet tu, contohnya planet Venus ataupun Mars ke, dia ada berada di atas ni. Tu maknanya bila ada dua benda terang kat atas ni, dia ibarat mata. Ya, itu kita boleh panggil macam fenomena bulan senyum lah. Cuma saya tak ingat tarikh bila berlaku. Mungkin boleh guna apps ni lah untuk jejak dia kan bila, ataupun mungkin dah ada website-website mana dia dah mengira bila akan berlaku fenomena bulan senyum tu. Itu sangat-sangat cantik. Memang sangat cantik. Okay, terima kasih dengan soalan tu. Ke mana saya tadi? Ke gambar. Okay, yang aurora. Cik Samir, dia tanya fenomena tu boleh berulang lagi ke? Ya. Mungkin boleh, tapi bukannya dalam masa yang terdekat. Dia nak dapat balik rotation tu makan tahun. Mungkin 10 ataupun 12 tahun kan. Jadi kena tunggulah. Tapi tak semestinya planet. Mungkin ada bintang yang terang bila ada berdekatan dekat atas bulan tu dua. Mungkin kita panggil dia, mungkin boleh nampak macam mata. Dia penting tu nampak ada dua bintang kat atas tu terang, bawah tu bulan sabit. Itu timing tu yang kita nak. Itu yang boleh nampak dia macam muka. So ni senyum bulan sabit. So ni mata ni ada bintang untuk planet. So kita panggil dia bulan sabit. Ada tapi mungkin jauh lagi. Okey, ini aurora. Sebenarnya dalam ni pun ada kot, nanti saya cuba cari kalau ada lah. Okey, ini kilat dan ni planet. Okey. Ini gambar matahari. Ini agak special. Ini adalah julangan api ataupun kita panggil dia prominence, yang api-api yang menjulang di matahari tu. Ini adalah permukaan. Tu secara kebetulan kalau adik-adik perasan kata orang, bukan kata saya, kata orang. Ini nampak julangan api ni macam membentuk suatu huruf Jawi. Ya ke? Boleh nampak tak bahagian yang ini? Jadi apa tu, Allah ke? Itulah kata orang. Kan? Orang yang melihat dia akan menilai lah. Kenapa pula bentuk dia macam ni kan? Memang julangan api ni dia macam-macam bentuk. Dia ada bentuk pokok, bentuk bangunan, tapi dia ada agak yang menarik. Contoh yang inilah. Dia macam orang kata kan, nampak macam bentuk huruf Jawi dan dia dia macam kalimah. Ada cerita sikit pasal benda ni. Ini tarikh dia
4 hari bulan 9 tahun 2015 pada pukul 11.53 pagi. Lepas tu, from ini julangan api yang sama, tengah jam lepas tu dia berubah bentuk. Dia bentuk macam ni pula. Pun orang kata macam huruf Jawi. Ni orang kata lah macam bentuk apa 4 bahagian ni. Muhammad. Muhammad kot. Itulah ceritanya. Kan? Nampak pula macam bentuk Muhammad. Bentuk Jawi kan, bacaan Muhammad. Jadi ini mungkin secara kebetulan apa kan, wallahualam kan. Jadi adalah benda-benda yang menarik bila kita dapat gambar. Kita tak sangka gambar tu dia lain macam sikit kan, dia ada bentuk bentuk ni kan. Jadi ni, tapi sebenarnya kita nak fokuskan kepada dia adalah julangan api. Secara kebetulan tu bentuk dia tu macam itu. Ini kita ubah lagi cari lain. Saya cari yang ini gerhana bulan tahun 2018. So okey, ini 2018 pada tarikh yang ni memang terbaik. Waktu ni memang tak ada awan, kita boleh tengok sampai habis, bermula gerhana sampai selesai gerhana tu. So ni ada bintang satu ni, bintang ni masuk dia keluar ke sini. Ini dipanggil occultation, ada bintang tu lalu di belakang bulan. Ini bulan juga. Ni dia. Jadi student-student pun kat sini bila dia ambil gambar banyak bintang kan, bintang apa. Jadi inilah salah satu tugasnya. Dia akan cari juga bintang ni grup siapa. Baru boleh faham sedikit kan. Inilah bintang ni sambung dengan ni, nampak baru bentuk dia Orion sebagai contohnya. Nampak ada bentuk Gemini. Kan ni satu benda seronok bila kita ambil gambar, kita dah faham dengan gambar ni, kita labelkan pula. Tu yang paling best. Bila kita dapat menghasilkan satu gambar yang bermanfaat untuk orang ramai. Tu gambar-gambar yang sebelum ni memang saya takkan buang pun. Kita akan tunjuk kepada orang ramai kan. Satu gambar kita boleh bercerita macam-macam orang ramai. So ni Copernicus. Copernicus ni salah satu kawah yang berada di bulan. So dekat sini bila ada waktu bulan, kita bagi orang ramai melihat bulan. Jadi kadang orang tengok bulan ni, apa ni bulan je. Orang dia tak apa nak faham. Bulan je, macam ini je, ada ni. Tapi bila kita cerita benda yang agak pelik sikit, tapi cerita tu cerita betul. Contohnya kawah. Kawah yang berada di permukaan bulan ni, dia terbentuk dia tu sebab ada satu benda yang jatuh di permukaan bulan. Benda yang jatuh tu asteroid ke komet ke jatuh kan, boom, dia jatuh situ, so ada kesan dia. So kesan dia tu dan ada alat ukur. Kalau menggunakan virtual moon tu, dia ada alat ukur dia tu. Yang dia bagi tahu berapa besar atau berapa diameter kawah tu. So ni contoh. Benda tu jatuh kat permukaan bulan. So kawah ni diameter dia 93 km. Saru 93 km. Kalau jatuh di sekitar PD ni 93 km. Daripada PD ke mana ni? PD nilai. Habis. So bila kita cerita kat orang, baru dia wow. Jadi bulan ni bukannya Tuhan cipta ni, kita sambung lagi. So bulan ni bukan Tuhan cipta untuk kita ni boleh tengok kalender untuk kalender Islam dia ataupun sebagainya, tidak. Bulan ni pun dia sebagai pelindung pada bumi. Kalau tak ada bulan, bumi ni macam bulan. Habislah, berkawah-kawah. So ni salah satu contoh kawah bulan ni. Sebab orang rasa, penting juga orang tengok bulan ni kan. Ya. So ni sama juga, Buruj. Nak lagi mana lagi yang gambar? Ni dia salah satu contoh moon apogee dengan perigi. Kita nampak dia ada garis. Saiz bulan tetap sama tapi jarak yang berbeza. So kalau kita tengok jarak dia ni 356.
So bila dia jauh, dia jadi 4.0, lebih kurang 50,000 kilometer beza dia. Itu sangat jauh. Ini info lah. Okay. Ini agak menarik. Yang ini pada tahun 2016 dapatlah melengkapkan setiap bulan penuh. Jadi kenapa kita nak merakam ni, kita nak dapatkan garisan ni. Kita boleh nampak kenapa saya letak garisan ni, kita boleh nampak dia ada bahagian bulan ni dia terlebih garisan, ada bahagian bulan ni dia rapat dengan garisan. So ni lah nak katakan orbit bulan tu dia bukannya bulat tepat. Dia mengelilingi bumi ni bukan bulat tepat, dia macam bujur telur. Ada jauh, kadang dia dekat. Kadang dia jauh, kadang dia dekat. So ni salah satu bukti dia. Okey. Ini Milky Way. Ini bukan di Malaysia, ini memang di New Zealand. So inilah dia, bila ada gambar. So mintalah pelajar-pelajar ni carilah apa yang ada di dalam Milky Way ni. Carilah apa dia kan menggunakan apps tu. Banyak benda ada kat sini. Ni gambar hilal lah. Ini sebahagian bulan. Ini bulan lagi burst, dia dah nak penuh. So kadang-kadang bagusnya sebenarnya di permukaan bulan ni ada beribu-ribu nama dan ada lebih kurang 25 nama orang Islam yang ada di permukaan bulan ni. Nama-nama ni diberi label ni sempena dengan ada masalah dia ambil gambar tu dulu punya cerita lah. Dan dia faham dengan apa yang tokoh-tokoh falak ni, jadi dia letakkan sempena nama tokoh-tokoh falak ni di permukaan bulan. Sebagai contohnya, jadi sebagai contohnya lah, kalaulah tiba-tiba kat sini kita tengok bulan, nampak satu benda jatuh ke permukaan bulan, dia ada kesan, kita boleh letak nama kita. Sebagai contoh kan. Jadi bukannya boleh di label-label sesuka hati, tidak. Di Vitul Moon tu dia ada nama-nama dia dah yang dah diregister. So ni planet. Ada gambar lain nak tunjuk. Gambar conjunction tu mana dia? Saya cari gambar conjunction. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada masalah, boleh tanya, saya cuba jawab. Cara saya cari gambar conjunction. Ada satu soalan, Cik Zami. Cik Zami, ada satu soalan. Assalamualaikum, jenis teleskop yang digunakan untuk tengok kawah bulan tu sama ke jenis teleskop yang digunakan untuk tengok gerhana? Okey. Untuk soalan tengok gambar kawah bulan menggunakan teleskop tengok gerhana. Okey, dia teleskop ni kita kena faham berapa dia punya focal length tu, jarak pembesaran dia tu. Kalau kita tengok dekat teleskop, dia selalunya dia akan tulis berapa mm. Kadang ada tulis 450 mm. Kalau 450 mm, kita akan nampak bulan tu kecil sedikit tapi penuh. Kita sebelum tu terlupa. Bagus soalan tu. Kita boleh menggunakan apps Tellurium ni untuk kita dapatkan view. Contoh sebagai view, kalau kita ada teleskop ni, kita boleh nampak besar bulan tu saiz dia macam mana sebagai contoh. Kita gelapkan sikit. Contohnya ni adalah bulan. So kita ada teleskop, boleh pergi dekat bahagian di sini.
Dia nampak yang belah sini kan, image sensor frame ni, klik ni. Okey, yang ini kita akan nampak dia tulis ni teleskop Celestron C8K. Ini contohlah. Sebagai contoh kita ada teleskop ni, teleskop dekat USIM dia ada mate ETX kalau tak salah. Oh ini okey, ini adalah contoh, sebagai contoh kita ada teleskop jenis ni. Dan kita ini yang atas sensor ni ini menggunakan kamera DSLR. Jadi kalau kita merakam gambar bulan menggunakan sensor ataupun kamera ini dengan teleskop mate ni, so ini adalah saiz dia, saiz frame di kamera kita tu. Kalau kita tak ada teleskop, tak ada kamera, so kita boleh guna yang lain. Ni tutup dulu, tak tutup dah. Ni lens, ni balo. Okay, soalan berbalik dengan soalan tadi. Kita kena faham berapa focal length dia ni. Kalau kita ada yang besar, lagi besar nilai dia tu, kita boleh nampak bulan tu lagi dekat. Contohnya yang ini, kita boleh nampak lagi dekat. Maknanya kalau ini kita boleh nampak dekat macam inilah kotak dia ni dengan mata kita. Kalau tak cukup nak sampai ke kawah, kita boleh tambah, nama dia panggil dia balo. Contoh sebagai balo, ini balo kali 2. Jadi kalau satu teleskop tu focal length dia tu contoh 400 mm. Kalau kita tambah balo kali 2, dia akan 400 kali 2 jadi 800. Dia akan lagi dekat. Macam inilah sebagai contoh. Lagi dekat. Ni kita akan dapat. So ini adalah simulasi lah. So boleh gunakan ni. Jadi tengok balik teleskop tu. Kalau kita tengok view dengan mata dapat penuh, mungkin kita kena tambah balo ataupun kita tengok balik kita punya eyepiece. Kita kena cari eyepiece yang paling kecil nilai dia. Kalau 25 mm, mungkin kita nak tengok bulan tu penuh. Kita kena cari 8 mm punya eyepiece. So kita boleh dapat dia lagi dekat. Lagi dekat. Cuma berbalik-balik dengan kisah teleskop manual tadi. Okey. Apabila kita pakai teleskop manual, kita guna teleskop tu untuk melihat bulan secara dekat, kita akan nampak bulan tu seolah-olah macam bergerak laju. Sebab apa? Sebabnya bumi kita ni berputar. Dia tak tracking. Okey. Teleskop manual itu je lah dia punya cabaran dia. Bila kita pergi ke satu objek tu, sekejap-sekejap kan dia akan berubah kedudukan. Sekejap-sekejap dia akan berubah kedudukan. Dan kalau teleskop terbaru, kita panggil tadi GoTo teleskop, tracking teleskop, bila kita dah lock kita dah tengok ke objek bulan tu sebagai contohnya, kita akan lock dia punya kedudukan dia, so dia akan track bulan tu. Jadi kita boleh melihat secara mudah. Kita pergi lah mana-mana pun, minum ke dulu pun datang balik, masih ada lagi bulan di eyepiece tu. So tu beza teleskop manual dengan teleskop yang GoTo. Jadinya boleh je pakai, tak ada masalah walaupun manual, cuma lecehnya tu je. Bila kita dah pergi ke objek tu, kejap-kejap dia akan kuat turun, kejap-kejap dia akan menurun kan. Jadi okey, kalau menjawab soalan tadi, okey, tak mesti ulang balik tadi soalan dia. Ya, tak ada masalah. Teleskop tu boleh je untuk nak tengok gerhana tu, tak ada masalah. Cuma dia nak lagi dekat, kita kena cari eyepiece yang paling kecil, 8 mm ataupun 10 ke, itu boleh kita nampak dia lagi dekat permukaan bulan tu. Saya cuba cari balik gambar conjunction. Macam di Balai Cerita Kemang ni, teleskop yang besar di atas tu, ya, dia punya focal length dia tu hampir 5,000 mm. So, kalau pergi ke bulan, memang tak nampak bulan tu penuh solid bulat dia. Dia akan nampak suku je terus ke permukaan dia. So, tu beza dia. Kadang-kadang saya, tu sebab saya kurang guna teleskop besar tu untuk ambil gambar bulan. Saya suka guna teleskop kecil untuk dapatkan image bulan. Tu nampak bulan tu penuh. Okey, ni dia gambar junction. Sebelum tu, okey, ini adalah gambar Earthshine. Okey dah, inilah Earthshine.
So, kalau kita petang ni, kalau kita ada DSLR, so kita boleh buat image macam ni. Ini guna teleskop lah. Tak ada masalah kalau tak ada teleskop. Kalau kita ada kamera DSLR yang kita ada zoom lens tu lebih kurang 200 mm, so kita boleh buat shine. Buat dedahan dia lama sikit, jangan terlalu lama sebab nanti akan nampak bintang tu, bulan tu nampak macam dia bergegar. Kita naikkan ISO, shutter speed buat dalam 5 second, kita boleh dapat shine macam ni. Mana dia action. Ni contoh. Ni contoh conjunction. Yang ini tahun 2016 dia berada di atas, Venus berada di atas. Untuk tahun ini dia berada di bawah sini. Tu beza dia. So, kalau ada satu Venus kat sini, satu planet pen kat sini, atau bintang terang kat sini, tu kita boleh nampak ada bulan senyum. Ini semua shine. Ini beza dia. Kalau kita guna kamera, kita buat teknik untuk shine. Yang ini kita guna untuk macam normal lah. Kita akan dapat macam ini. Kita akan nampak permukaan dia. Yang ini kita nampak. Yang kita akan terangkan benda yang gelap di bahagian permukaan bulan ni. Itu masuk shine tu. Itu je sebahagian shine yang ada. Ni sekejap, saya tengok apa yang ada lagi. Silakan kalau ada soalan. Ataupun korang nak request tengok gambar apa. Okey, ini bukan dekat Malaysia, ini dekat Thailand. So, ini langit dekat sana. Memang pelik lah kat sana ni. Bagusnya New Zealand ni, kerjaan dia lain macam sikit. Lain macam tu, dia lebihkan kepada kesedaran orang masyarakat tu, terutamanya masyarakat dia tu untuk kurangkan pencemaran cahaya. Itu yang terbaik di New Zealand ni. Duduk kalau New Zealand ni duduk tepi jalan mana pun malam kita akan nampak bintang yang banyak walaupun duduk tengah bandar dia. Itu yang agak menarik kat sana. So, ini adalah salah satu kawasan yang ini kita nampak sikit echo Milky Way ni. Ni galaksi, dia ada LMC dengan SMC. So, yang ini dekat Malaysia, dekat PD saya pernah dapatkan image dia. Kita pernah rekod dekat sini boleh nampak. Tak secantik macam ni lah, kat sini penuh dengan cahaya kan. Di New Zealand ni beza ni memang dia gelap. So, kita boleh nampak dengan mata ni sangat jelas. Penuh bintang. Jadi kat Malaysia ni kalau tak salah saya, kalau nak cari gambar-gambar tempat-tempat bintang, nak tengok Milky Way dengan mata ni, sebenarnya orang pergi ke sebelah Mersing, Johor, ataupun pergi ke mana ni di sebelah Sarawak ataupun di Sabah kan, banyak kawasan lagi yang tak diteroka kan, dari situ kita boleh dapat lagi bintang yang banyak lah. Tengah bandar ni memang susah lah. So, kau nampak hijau ni kan, yang ini adalah aurora dia. Kenapa? Okey, ada soalan. Ada soalan pasal aurora. Saya bacakan soalan. Macam mana aurora boleh terbentuk dan di Malaysia tak boleh nampak fenomena tersebut? Okey. Senang je. Bukanlah senang. Maksudnya tu saya tunjuk sikit video semua orang akan boleh faham. Video ni memang video pun ceritanya ada sikit selingan tu bagaimana aurora terjadi.
Okay, saya akan skipkan. Ni ada, bukan sebenarnya nak cerita pasal Aurora tu, bagaimana dia terjadi. Okay. Ni. Okay, ni matahari. Matahari tadi ada sedikit gambar tadi saya tunjuk prominent bilangan api tu kan. So ini adalah benda api yang menjulang. Bila dia menjulang, dia akan menjulang tinggi sampai ke satu tahap dia akan menjulang. Dia akan berbentuk rubber pun dia akan terlepas. Okey, terlepas yang ni. Yang ini kan daripada matahari tadi dia menjulang sampai puncak dia akan macam terlepas. So bila dia terlepas, ni kita panggil dia CME. Okey. So yang berlaku apa saja yang ada di daluan CME tu dia akan langgar lah. Termasuklah apa saja planet ni macam ni kan dia akan langgar. Sampailah dia ke bumi. Ni planet Venus. Okey. Bumi. Okey. Tak masuk dia benda ni benda panas. Bukan main yang panas, memang panas. Tu nasib baik bumi ni Tuhan dah cipta, dia ada atmosfera dia, dia ada protect dia sendiri semua. Jadi bukan senang semua benda tu nak masuk. Okey, yang pentingnya sebabnya bumi ni dia ada kita panggil dia magnetic field. Magnetic field di bumi ni ada dua tempat dia, di utara dengan di selatan. Ataupun paling bahasanya mudahnya kutub utara dengan kutub selatan. Jadi bila sim ini nak masuk ni, dia akan ditarik di kutub utara dengan kutub selatan dahulu. Dia tak kena direct terus ke bahagian bumi yang ini. Dia akan ditarik ke sini. Ni dia panggil dia gelombang magnetik ni. Ya, so bila ditarik ke atas, ni adalah utara, ni adalah selatan. Apa yang berlaku sebabkan di selatan dengan utara tu adalah sejuk, benda yang panas pergi ke tempat yang sejuk, itu yang jadi warna hijau yang kita panggil dia aurora. Jadi tak akan nampak di sebelah Malaysia sampai bila-bila. Melainkanlah tiba-tiba paksi bumi ni atau kutub ni tiba-tiba ada kat sebelah sini kan. Itu boleh nampak lah. Tapi kita tak akan nampak. Kalau kita nak pergi aurora, nak tengok aurora, yes. Kita kena pergi ke kutub utara ataupun di sebelah selatan. Paling mudah di utara. Sebab cara dia senang. Lagi dekat kita dengan kutub utara, lagi mudah kita boleh nampak aurora. So bezanya kalau saya pergi ke kutub, saya pergi aurora, tengok aurora borealis, saya akan nampak aurora tu lalu di atas kepala. Sebabnya maksudnya tu saya hampir dengan kutub utara. Dah masuk pun dalam kutub utara punya radius. Kalau di sebelah selatan, saya pergi aurora australis, tapi saya bukan duduk di Australia, tapi saya pergi di New Zealand, pergi ke South Island, paling selatan di bandar besar paling selatan di bumi, sebagai contohnya, di South Island di New Zealand, saya akan nampak aurora tu macam gambar tadi di hujung laut dia. Dia tak akan lalu di atas kepala. Tu pun sebab jarak dia sangat jauh. New Zealand dengan kutub selatan tu sangat jauh. Ada lagi 5,000 batu. Tu sangat jauh. Tu kita tak boleh nampak di atas kepala. So itu New Zealand. Dari di Malaysia memang tak akan nampak lah. Di Indonesia lagi tak nampak lah. Jadi kita tak akan nampak dia di sebelah Malaysia. Kita akan nampak di dua tempat dia. Kutub utara, kutub selatan. Cik harap menjawab. Ada soalan tadi, fenomena 26 hari bulan tu baru tahu naik fenomena super flower moon. Okay, saya sebenarnya tak baca sangat tentang super flower moon ni. Yang saya tahu waktu tu berlakunya gerhana bulan penuh dengan perigi. Dia masih orbit bulan masih dekat dengan bumi. Selalunya flower moon ni dia diceritakan dia sebabnya mungkin satu masa dulu berlakunya perubahan musim, nak masuk musim monsun lah di sebelah
utara ni nak masuk perubahan musim, winter nak ke autumn ke, dia akan jadi macam itu. Jadi dia akan create lah satu cerita flower moon. Sebelum ni kita pernah dengar ada bulan berdarah. Sebabnya waktu tahun yang ratusan tahun dulu bila berlakunya gerhana bulan penuh tu, ada asap gunung berapi yang menampakkan bulan tu jadi macam merah. Kita pun tahun lepas tak menampak, 2 tahun lepas pun masa bulan penuh kita akan nampak bulan tu macam warna merah. Banyak orang tanya, kenapa ni bulan warna merah, kenapa ni kan waktu bulan penuh nampak warna merah? Sebab ada jerbu. Jadi jerbu tu terhalang cahaya terang bulan tu sampai ke mata kita. Sebabnya atmosfera kita tak bersih, ada asap, jerbu tu kita boleh nampak dia macam warna merah. Jadi tak ada kena, jangan fokus sangat pada super flower moon tu. So kita fokus pada gerhana bulan penuh dengan perigi. So super flower moon tu boleh jadi soalan ni saya tak faham sangat, tapi cerita ni akan jadi macam itulah. So boleh google lah tentang flower moon tu. Selalunya dia akan bersangkutan dengan perubahan musim. Sepatutnya gitulah perubahan musim tu. Wah, harap terjawab. Soalan fenomena apa? Okey, ni bagus. Selamat petang, betul selamat petang. Betul ke bulan ada kesan belahan seperti yang kita kan dalam sirah Nabi? Okey, mari kita siasat sama-sama. Okey, bagus soalan tu. Kita akan siasat sama-sama. Betul ke? Sebab kita kat sini ada teleskop paling besar dekat Malaysia. Boleh jejak bulan, permukaan bulan ni sedekat-dekat sangat. Kita pergi balik ke bulan. Bulan mana dia bulan? Full moon, kita pergi full moon dulu. Okey, boleh nampak jelas kan? Okey. Kesan tu kalau bagi saya menggunakan alat yang ada kat sini tak boleh nampak. Cerita tu betul, yes. Memang ada belahan tu. Tapi kalau kesan tu memang susah nak tahu dekat mana kedudukannya. Kalau kita tengok dekat sini, kita akan nampak sini pun macam satu garisan. Sini pun nampak macam satu garisan. Sini pun nampak macam satu garisan. Sini pun ada, sini pun ada. Jadi garisan tu, permukaan bulan tu sangat banyak, sangat banyak. Jadi nak dikatakan tu, bermula belahan tu, tak tahu belah mana. Dan cerita tu, belahan tu, dia tak ada macam orang sambung buat kajian ke belahan tu bermula. Dia belahan tu, cerita belahan tu macam mana? Dia belahan terbelah macam ini ke? Macam ini ke? Pancung macam ini ke? Ataupun disilang ke macam ini ke? Tak tahu. Jadi pengalaman saya dekat sini, ada satu syekh ulama utama terkenal di dunia ni pernah datang ke Balai Cerap Tok Kemang. Siapa Maulana, saya lupa nama dia. Dia pernah datang sini dan dia adalah salah seorang pewaris keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya tanya soalan tu pada syekh tu, kat mana belahan tu? Ya, dia cerita memang ada belahan tu. Dan saya tanya dia, dan saya tunjuk gambar-gambar ni kan, dia pun cerita, ya betul, kita takkan nampak belahan tu. Melainkan kalau kita nak kesan, ini dia bagi cadangan kat saya, kalau kita nak kesan belahan tu, kita kena cek balik sejarah Nabi ni, waktu dia pergi ke Mekah tu, berlaku tarikh hijrah ke Mekah, waktu tu dia nak tunjukkan belahan tu, Nabi duduk di atas satu bukit. Satu bukit di Mekah. Waktu itulah dia tunjuk belahan tu. Jadi ceritanya, kata syekh tu, terbelahnya tu bulan tu boleh nampak kota Mekah di belahan bulan. Katanya gitu. Jadi nak tahu belahan bulan tu di belah mana, bagai ni kena pergi ke bukit di kota Mekah tu. Jadi saya tanyalah syekh tu balik, ada ke lagi bukit tu? Dia pun tak pasti sebabnya dia kata di Mekah ni bukit-bukit banyak dah. Tak ada. Di kisah cerita pasal bulan tu, syekh tu sendiri pun dia tak dapat pastikan, tapi dia bagi cadangan, pergi ke Mekah cari satu bukit. Jadi susah kita nak nampak. Susah nak nampak. Daripada sini kita tak boleh nampak kesan tu. Kalau ini kita menggunakan teleskop yang biasa.
yang kecil kita boleh nampak permukaan dia bulat besar ni. Tapi di sini nak tunjuk banyak garisan kan. Memang soalan ni banyak orang tanya. Bila saya tunjuk gambar ni, saya akan ceritalah. Saya sendiri pun tak tahu belahan tu belah mana. Kalau kita tengok sini memang banyak belahan. Dan kalau gunakan teleskop besar di sini pun ada juga belahan. Ni Ana, ni banyak ni belahan ni di tengah di permukaan bulan ni. Jadi sangat banyak. Jadi kita tak tahu nak claim yang mana satu. Jadi lebih baiknya jangan dicerita. Contoh yang ini kan. Ni. Sebiji. Tapi kita tak tahu betul ke tidak belahan tu. Betul ke di situ belahan tu. Cerita tu betul, tapi belahan tu nak letakkan dia sudut di mana utara bumi, di utara bulan ke selatan bulan. Wallahualam, kita tak tahu. Jadi semoga terjawablah soalan tu. Cerita tu betul. Apa tadi? Saya nak cerita dia lupa dah simpulan dia. Sekejap. Aurora tadi dah selesai. Okay, saya share lagi gambar. Next. Okay, ni meteor. Meteor ni lah yang terbaik. Satu fenomena yang kita boleh lihat menggunakan mata tanpa menggunakan peralatan lain. Menggunakan alat tu tak perlu teleskop pun, sebabnya kita memerlukan pandangan yang luas. Kita perlukan macam handphone, dia ada wide lens kan, ataupun dia selalu menggunakan wide lens, kita bolehlah merakam image dia. Jadi kalau kita tak ada alat, kita boleh melihat dengan mata. So yang menariknya di Malaysia ni selalunya, kalau di sini lah di Balai Cerap Tok Kemang ni, kita sebelum ni saya akan buat aktiviti cerapan fenomena hujan meteor Perseid ataupun Gemini akan datang ni pada bulan Ogos. Kan waktu tu bergantung pada cuaca dan pada keadaan tu rasanya tahun ini tak ada gangguan cahaya bulan. Kalau ada cahaya bulan ni agak susah juga sebab bulan ni dia akan terang penuh di langit ni kan, jadi menyukarkan kita nak mengesan meteor tu. Kalau waktu tak ada bulan, langit gelap, tak ada awan, kita boleh nampak meteor tu banyak. So inilah sebahagian dia. Ini dia. Ni ini kebetulan. Meteor bawah dia kilat. Ni dia. Asyik gambar-gambar meteor ni. Kadang-kadang saya pun beribu pakai sampai 3 biji kamera. Hala ke sana, hala ke sini, hala ke sana. 3-4 ribu frame. Masuknya 1-2 keping je. Nasib je. Tapi tengok dengan mata banyak. Macam ni di depan laut. So doa-doa lah pada tahun ini. Yalah, pandemik ni selesai awal. Kan saya pun dah tak lalu lah kejap buka Balai Cerap ni, kejap tutup kan. Jadi saya pun dah macam kan, tak ada feel lah kan. Jadi saya kat sini kita sentiasa menerima lawatan kan. Jadi kita banyak je buat aktiviti. Bila terasa jugalah kemurungan dia. tak ada orang ramai ni kan. Dia agaklah selesaikan pandemik ni, jadi adik-adik pun semua boleh datang ke sini kan. Tahun lepas tak ada pun, rasa tahun lepas tahun lepas pun pandemik. Tak boleh buat apa. Tahun ini aktiviti cerapan ni pun terpaksa dibatalkan, kebanyakan yang saya akan buat online lah. Sebab bila di Balai Cerap Tok Kemang ni, kita akan menggunakan banyak sentuhan, menggunakan sentuh teleskop tu ni. Jadi mana student pun daripada tahun lepas dengan tahun ini, SOP kita kat sini pun ketat. Macam biasa kena scan suhu sebagainya. Penjarakan pun kita kena jaga. Tapi kat atas tu, di kubah tu, orang akan sentuh teleskop ni kan. Teleskop pegang eyepiece, pegang tu, pegang ni. Semuanya kena sanitize. Setiap ada pengunjung naik ke atas, sebelum kita nak bergantikan pengunjung lain, kita akan sanitize. So ada kerja tambahan dekat situ. Itulah ceritanya, kita kena jaga bunyi meteor. Okay, Cik Zami, kita boleh ambil soalan last, lepas tu kita boleh buat kesimpulan. Okey, apa soalan dia?
Ya, kalau ada Kalau soalan, ada kita ada. soalan last, kita boleh buka. Ni sikit kalau lah ada apa-apa info, adik-adik boleh pergi ke website Balai Kemang. Artinya kalau ada lah, kalau rasa macam nak intern dekat sini, kita ada sikit info kat tentang macam mana nak intern kat sini. So boleh, rasanya ada borang kan, macam borang lah. Mana dia? Macam kita dah ada soalan last. Oh ya. Yeah. Pernah ke astrolab digunakan dalam buat kajian bintang di Balai Cerap? Kalau dekat sini tak pernah. Balai Cerap Kemang tak pernah. Mungkin Balai Cerap lain ada. Kan di Malaysia mungkin ada, di luar negara ada. Negara-negara luar ni lagi canggih, terutamanya di sebelah Europe ya. Astrolab ni memang digunakan. Kita dulu kat sini adalah astrolab tu, tapi pameran lah dah diambil balik. Tapi bagus juga. Tapi untuk kajian tu saya tak pastilah. Tapi yang di Balai Cerap Kemang ni tak ada lagi buat kajian tentang astrolab di Balai Cerap. Kan, semoga terjawab lah. Jadi sikit lagi cerita saya, boleh tengok di website Balai Cerap Kemang. Dan terakhirnya kami sendiri kat sini pun ada channel YouTube. Kalau kau nak tengok sini korang bercakap, boleh tengok. Ini pun tugasan terbaru sebab PKP ni lah pada tahun lepas, jadi bukanlah tak banyak aktiviti, tak banyak benda boleh buat. Apa yang diubah kat sini kita akan buat. Ini sebagai contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau korang kenal, sini korang. Hari ini kita akan menceritakan mengenai norma baru di Balai Cerap Kemang. Norma baru ini adalah satu lah aktiviti kita bagi peluang pada pelajar ni. Sini semua student kat sini untuk buat video. Video ni ceritalah apa saja, ada tajuk yang saya akan bagi. Rasanya Baim ke dengan The Gang ni pun saya rasanya dah bagi tajuk kot. Saya dah bagi kot. Underway. Kan? Jadi kena buat. Sebab saya fokuskan satu, korang kena ingat kan, sebelum nak menjalankan LSI di Balai Cerap Kemang ni dia agak lain. Dia masuk agak lain ni, dia bukannya kerja office hour, dia tidak. Kita kat sini banyak kerja di sebelah petang sampai ke malam, silap-silap sampai ke subuh. Dan kita banyak terima pelawat pada orang ramai. Tak boleh kata segan bercakap dengan orang ramai. Sini macam-macam alien pun silap saya pernah berjumpa kat sini. Kan? Tak tahu, semua dia tak ceritalah dia tu alien, tapi nampak macam alien pun ada kat sini. Macam-macam perangai, macam-macam orang. Jadi kena bersedia berhadapan dengan orang ramai lah. Itu penting. Yang penting minat. Minat tu kena ada. Sebab saya kat sini, kami kat Balai Cerap Kemang ni tak boleh terima sampai 5-6 orang untuk satu sesi. 3-4 orang saja. Jadi kalau ada 4 orang, saya dah stop. Untuk sesi yang akan datang, habis USIM, UM dah ada 4 orang. Next, UITM. Next, UTP. Tahun depan dah baru ada balik USIM. Jadi, jangan lupa tengok website Balai Cerap Kemang ataupun macam YouTube. Silalah subscribe ke, like ke di channel kita orang ni. InsyaAllah kalau ada rezeki. Ada apa-apa lagi, Baim? Tak ada. Kita boleh buat kesimpulan dah sebelum ni. Ya. Jadi saya serahkan majlis ni. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana beri peluang pada Balai Cerap Kemang untuk berkongsi pengalaman sebagainya. Jadi saya ucapkan selamat berjaya dan
jaga SOP, jaga diri. Baik-baik jangan keluar mana-mana, kita masih dalam pandemik. Kalau belum register cucuk vaksin, silakan register. Untuk makluman, kami, saya, Kak Sarah, Baim dan siapa lagi? Baim saya lupa dah. Zarfan Nakib. Zarman pun semua, kami kat sini, tim sini dah cucuk vaksin. Kami kat sini dah cucuk vaksin, 5 orang selesai, Alhamdulillah. Tuhan mudahkan kerja kat sini. Jadi dapat cucuk vaksin, tu dia. InsyaAllah kalau ada apa-apa boleh berhubung baliklah dengan sini-sini korang. Jadi saya ucapkan terima kasih selagi dan saya serahkanlah kepada Baim. Silakan Baim. Baik. Terima kasih diucapkan kepada panel kita pada hari ini, Encik Muhammad bin Mazlan, atas perkongsian. Sedikit sebanyak kita dapat ambil ibrah, kita ambil pengalaman Encik Muzamil sendiri. Dia pergi ke New Zealand, macam-macam tempat dia pergi untuk ditunjukkan kepada kita segala macam fenomena yang berlaku, tak kira kat Malaysia ke, dekat luar negara ke, mana-manalah. Jadi antara kesimpulan yang kita boleh dapat hari ini, kita boleh belajar beberapa apps yang ada dekat dalam software, dekat dalam handphone, iOS ke, Android ke, dalam komputer sendiri. Ada Stellarium, ada Star Trek, macam-macam lah kita boleh explore untuk kita mudahkan kerja kita, untuk kita untuk siapa-siapa peminat astronomi ni, kita tahu fenomena tu berlaku bila apa semua kan. Jadi yang keduanya, kita boleh tahu kelebihan orang yang belajar astronomi ni. Kita boleh tahu kita akan menjadi sumber rujukan. Budak-budak USC ni, sepanjang kalau kita ada dalam USC ni, kawan-kawan kita yang bukan ambil falak ni, dia akan teruja bila kita ada nak tengok bulan pun. Kalau macam kita dah biasa tengok, kita rasa biasa je bulan kan. Tapi kawan-kawan kita yang tak pernah tengok bulan dengan mata sendiri, dengan jarak dekat, dia orang akan teruja. Jadi kita ni lah menjadi orang tengah untuk kita cerita apa dia semua. Tapi saya difahamkan adik-adik USC ni tak pernah lagi sempat nak masuk ke makmal falak di USIM, sebab tak dapat balik FSU lagi kan. Jadi doa-doa lah insyaAllah tahun depan ke hujung tahun ni sempat korang balik, dapat merasa pegang teleskop tu. Jangan belajar online je, nanti tak feel lah kan. So kita doa lah agar sempat untuk kita dapat peluang menggunakan alatan tu sendiri. Yang terakhir sekali, apa yang kita boleh dapat daripada perkongsian pada hari ni ialah apa pun yang kita belajar ni, tujuan utamanya adalah untuk kita mengesakan Allah, untuk kita membesarkan Allah. Contohnya macam soalan yang kita dapat tadi daripada saudara Afiq Aiman tadi kan, tentang belahan bulan tu sendiri. Jadi tuan guru kita pernah cerita dulu, dia kata sirah Nabi, apa yang berlaku tu, dia dua benda yang lain. Sirah itu satu, saintifik itu satu. Kita wajib percaya dengan benda gaib. Maksudnya kita tak boleh nak pertikaikan, sebab benda tu memang tercatat dalam sirah Nabi kita bahawa benda tu berlaku. Jadinya kita kena percaya, wajib percaya. Tapi dari sudut saintifiknya, kita nak membuktikan itu, setakat ini macam Cik Muzamil cakap tadi, tak ada lagi. Susah untuk buktikan sebab bulan tu dia jadi pelindung kepada bumi kan. Jadi hentakan macam-macam yang berlaku dekat bulan tu menyusahkan kita untuk detect mana satu belahan tu kan. Jadi nak tak nak, tidak dapat tidak, penghujungnya adalah kita nak kena percaya benda tu bahawa itu adalah tanda kebesaran Allah dan juga mukjizat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Kita pun dah terlajak masa lebih sikit. Terima kasih kepada semua yang sempat join pada hari ini. Moga-moga ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih kepada USC dan juga semua student yang datang. Setakat itu sahaja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada nak ambil gambar ke? Sesi ambil gambar ke? Boleh. Encik Zaman stop sharing ni. Macam mana? Stop share screen. Okay.
Kalau ada yang nak join bergambar boleh buka kamera. Kita gambar sikit-sikit je. Buat kenangan. Sekejap, kita tunggu sekejap. Okey, ada yang dah buka sekejap. Lihat dulu kat Sarah, jangan upis dulu. Ada. Si Zafan. Itu unit teknikal kita. Yang lain, ada lagi tak? Tengah makan lah. Tengah makan. Tak ada, kita ambil dulu main ni. Okey, Hafiz Jabar dah buka. Kita ambil dulu sekali Okey, 1, 2, 3. Okey. Alright. Sekali lagi. 1. Macam sama ada 2. 1, 2, 3. Alright. Okey, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ibrahim. Sama-sama. Handsome lah. Stop share kau.